Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim. Terima kasih orang Gombak. Panas, malam ni hujan, tapi pendirian tidak goyang sama sekali. Saya memang pilih untuk datang ke Gombak untuk ajar pengkhianat ditendang dari Gombak. Apa jenis manusia? Diangkat oleh rakyat di bawah, dirangkat oleh parti yang berjuang, kemudian gila dengan jawatan, gila dengan kekayaan, sanggup khianat amanah sendiri. Saudara, Amiruddin ni dia orang sederhana. Saya tak. Saya chief. Dan chief bila cakap, yang khianat mesti diterajang keluar dari Gombak. Sebelum tadi saya di Ampang, tengok calon pergi kat kau. Baru kamu tahu. Elok-elok orang angkat, kamu khianat, jatuhkan mandat rakyat. Rakyat pilih Harapan. 2018 you undi siapa? Harapan. Simbol logo keadilan untuk Harapan. You kerja masa itu parti bersama. Bagaimana boleh kita tinggal itu semua? Sebab itu saya nak mula dengan isu pengkhianatan ini. Hari itu saya terang sejarah Melayu. Gobin tak tahu, Anthony Lok tahu. Sejarah Melayu tentang kisah Raja Mendelia dengan si Kitul tu bila didapati khianat dan fitnah, disula sampai mati. You tahu apa sula? You? Sula diasuh rencong buluh, dijolok di bawah sampai ke mulut. Jarak, nak buat macam tu jangan. Saya bagi contoh sejarah. Kerana sejarah Melayu mengajar kita supaya jangan khianat. Saya tanya seorang Cina, di mana, di Perak. Saya kata, orang Cina, sejarah Cina kalau khianat bikin apa? Dia diam. Apa? Dia buat zam. Ya. Patung kepala. Yang ini, baik. Si Kitul disula sampai mati. Kemudian, rumah dia dibakar hangus. Tak puas hati lagi. Tak mau jenis manusia seperti ini hidup dan mempengaruhi turun-temurun Melayu, maka dicangkul tapak tanah rumah, pasir itu dicampak ke laut. Kita tak akan sula, kita tak akan bakar rumah, tetapi kita akan campak Azmin Ali dari Gombak, biar dia kalah teruk di Gombak. Biar jadi pengajaran, bagi pengajaran kepada anak-anak bangsa Melayu masa akan datang. Jangan layan, jangan terima orang yang khianat amanah. Faham? Boleh? Kalau sanggup berhujan, saya tak payah hujan, dah peluh, dah basah dah. Terima kasih. Luar biasa semangat orang Gombak ni. Sebab itu saya hantar Panglima Amir untuk lawan. Betul. Dia kata, oh, dia anak buah aku lawan. Siapa cakap tu? Azmin. Dia kata apa? Anak buah aku lawan aku. Yang kamu lawan aku tu apa dia? Tengok. Dia tak fikir. Baik, tak apa. Satu bab. Tapi yang kita bangkitkan, macam Amir kata, bukan soal personal. Parti kita dan negara kita
mesti hidup sebagai satu pasukan. Mana boleh main cerita ini Melayu, ini Cina. Kalau Melayu, Anwar Perdana Menteri, dia ikut Cina. Cina ni komunis. Tengok muka Gobin macam komunis ke? Ya. Apa muka Menteri Lok nampak baik aja. Bolehkah macam tu? Tak boleh. Kita tak setuju dengan DAP tak apa. Tak setuju dengan Gobin, okey. Tapi jangan hina dia. Jangan aibkan dia. Jangan fitnah dia. Ini bertentangan dengan budaya kita dan agama kita. Yang cakap itu apa? Ketua PAS Perak. Ketua PAS Perak bodoh. Ketua PAS Perak. Ketua PAS Perak. Ya. Bangang. Mana boleh begitu? You pakai kepas putih, maki orang. Ini Cina. Anwar, Cina nanti take over. Cina nanti jaga dia. Pertama saya nak kata, kamu ingat aku bodoh macam kamu? Keduanya, saya berkawan dengan Cina, India yang baik. Macam Lok kata tadi. Yang kamu, Cina gerakan tu, boleh pula. Ketua PAS Perak. Pandai bohong gombak. Baik. Lebih daripada itu dia kata, Anwar Perdana Menteri dengan pengaruh DAP, semua di Malaysia ni jantan boleh kahwin dengan jantan. Apa punya jenis manusia ni? Ini bukan politik. Ini bukan lagi cara mainan politik. Ini cara orang pelampau fanatik yang akan merosakkan negara kita. I say this, lawyer. Bukan lawyer buruk, lawyer betul ni. Lawyer ni ada. Ini bukan lagi politik. You must remember. Orang Gombak dengar dan saya percaya seluruh Malaysia. Saya tidak anti PAS. Saya pernah bekerja dengan mereka. Dan saya masih muliakan dan hormat almarhum Tuk Guning Abdul Aziz. Saya tak pernah lupa jasa orang-orang seperti almarhum Fadil Noor, almarhum Yusuf Rawah. Tapi saya tak faham sikap Hadi Awang. Senang. Bagi contoh, DAP ni daripada Singapura memang anti-national. Saya tahu Pakatan Harapan dan DAP adalah menentang perlembagaan, menentang hak asasi mahu Melayu, menentang gajah-gajah Melayu. Ni apa ni? This is not politics. Kemudian ada penyokong PAS yang kata, orang Cina kalau saya boleh, saya nak bunuh semua. Ini saudara menanam bibit-bibit kebencian kaum, sikap fanatik, berbahaya kepada negara. Jangan layan sama sekali pengaruh PAS yang fanatik ini. Inilah kumpulan yang sokong Perikatan Bersatu, calon bersatu yang lawan Amir ini. Walaupun saya tahu ramai ahli-ahli PAS di bawah tidak bersama. Saya nak bagi pandangan, kita mesti martabatkan Islam. Islam itu agama persekutuan. Dan Islam itu al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Itu milik tinggi. Bukan parti Islam. Dia kata masuk parti Islam masuk syurga, yang bukan parti Islam neraka. Ini termasuk calon bersatu lah. Calon bersatu yang disokong oleh PAS, dia bukan parti Islam. Masuk neraka ke? Ini dia. Jadi orang macam kita ni semua masuk neraka kerana tak ikut parti Islam. Dia ingat parti masuk syurga neraka ni bapak dia macam mana? Orang yang cakap ini apa? Ya. Sudah, walaupun saya bagi contoh begini, bila saya sebut di Ipoh, bila kawan-kawan saya calonkan saya kata kita mesti jangan duk fikir saya nak Amir menang, saya nak Gobin menang, atau Lok menang, Sadiq menang, Anwar menang, jadi Perdana Menteri. Bukan. Kalau menang, bawa perangai yang sama, dasar yang sama, dah tukar beberapa Perdana Menteri.
Baru-baru ini saja daripada Mahathir lagi. Kemudian ganti dengan Mahidin, khianat. Ya. Oh, dia bagi tahu saya, kita nak kerajaan Melayu dan Islam. Saudara, kerajaan Melayu dan Islam itu amanah, tak rasuah, adil, tidak zalim. Itu kalau nak guna nama Melayu dan Islam, mesti adil, tidak zalim dan baik, adil kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum. Lepas Mahidin, Mae. Hari ini dia sebut, bagilah saya peluang jadi Perdana Menteri, saya akan kurangkan jumlah menteri. Mae, cari modal lain lah. Saya umum yang tu, dia pun dia tengok macam mana. Dia bila saya umum, orang tepuk. Oh, dia kata kalau gitu saya umum, orang tepuk. Dia umum, orang tak tepuk. Baik, saudara. Saya sebut tadi, tukar peta politik ataupun political landscape in the country. Maknanya apa? Pegang kuasa bukan untuk bolot kekayaan. Tak boleh lagi dah. 1MDB, LCS, helikopter, frigates, submarines, sakau semua. You cannot, tak boleh. Punggah kekayaan negara macam bapak dia punya. Bukan satu dua orang, ada orang kata kleptokrat Najib saja. Bukan. Sistem itu. Ramai yang lain kaki sakau. Mahidin isytiharah darurat. Tak boleh bahas di parlimen. Apa dia buat? Tak ada soal. Dia guna itu untuk luluskan peruntukan 580 bilion ringgit projek-projek tanpa tender. No transparency, no accountability. Maknanya apa? Kalau jalan tu 200 juta, dia letak 240 juta, kita tak tahu. And now dia cakap, I am the best prime minister. Dia dengan Khairi buat dasar. Berapa orang meninggal dunia? Sampai sekarang berapa kos vaksin? Mana dia tender? Siapa company dapat? Tak tahu. Saudara, saya rayulah, tolonglah selamatkan negara kita. Please. Tak ada upaya kita, in uridu illal islah mastata'tu. Tak ada upaya kita melainkan berdoa kepada Allah, ya Allah, bagilah peluang kita sedaya upaya bawa perubahan untuk kebaikan negara kita. Dan ini maknanya rakyat. Selalu orang remehkan bila saya kata I trust and believe in the wisdom of the masses. Dia kata no. Masses boleh dibeli, masses boleh ditipu. Tapi ada ketika aja dalam sejarah dunia, dalam perjuangan menentang penjajah dan imperialism, undang-undang, kekejaman, wang ringgit, penipuan media tidak boleh mengalahkan kesedaran dan kebangkitan rakyat. And you have seen this. Saya bercakap dengan Gobin sebentar tadi. Kalau 2018 ada peringkat akhir. Tapi sekarang kita pergi, tadi saya di Ampang. Pukul 6 petang di Sungai Buloh. Pukul 3 petang di Kapar. Tengah panas berpeluh-peluh. Orang datang ramai. Tak peduli panas, tak peduli hujan, kerana mereka nak sokong perubahan. Dia tahu kita nak bersihkan negara ini. Bukan motor bersih dan stabil. Nak bersih apa? Kamu sakau punya bersih apa? Sebab itu saya kata, tak ada tolak ansur. Saya terima kasih. Saya panjang bincang dengan Lok dengan Mak Sabu soal pemerintahan baru dan sebagainya. Sudah tahu tak?
yang dia maki dan hina DAP ini. Saya tahu dah, nak bawa perubahan sampai hari ini ni. Sampai malam ini dah 11.45. DAP tak pernah minta jawatan atau letak syarat kepada saya. You ingat UMNO macam tu? Sebab itu media lantik 70 menteri. Mae Sabri 70 menteri, termasuk duta khas tak buat kerja. Mana dia maruah? Kalau saya ahli parlimen, duta khas, saya kena buat kerja, kalau tidak saya kena pulangkan balik allowance itu. Parlimen tak attend, kita kata Allahu Akbar, kemudian baik saya sibuk tak boleh attend, tolak allowance. Ini allowance ambil. Baik. Jadi saya kata pertama apa dia? Governance. Tata kelola yang baik. Itu tak boleh tolak ansur. Kedua, ekonomi. Ini ekonomi kita. Ringgit berudum. Harga barang naik. Ayam, bawang, daging, sayur, ikan, telur. Saya tahu dia nak suruh cakap apa. I know. Saya tahu dia nak suruh cakap apa. Kami tak pernah dengar lagi. Dia tahu dia nak suruh cakap apa. Dia nak suruh kata 70 menteri gaji RM70,000 seorang, tapi saya tak kata, dia kata. Maksud saya telur ayam, telur itik. Maksud orang Gombak, saya tak tahu otak dia ke mana. William Shakespeare kata, nothing is good or bad, but the mind maketh it so. Itu yang dia orang tak boleh tahan ni. Yang Luke sebut tadi. Kita boleh quote Shakespeare, kita quote Quran dan hadis. Nak pimpin rakyat Malaysia, kita boleh quote juga Confucius. Oh, dia kata, tengok Anwar ni, dia ikut Cina. Dia liberal. Jadi saudara, ekonomi, kena jaga ekonomi. Kena rakyat susah. Harga barang naik, gaji tak naik. Amiruddin sebut, peluang pekerjaan terbatas. Nasib baik Selangor ambil inisiatif tambahan. Sayur, ikan, ayam, Kerajaan Persekutuan tak boleh buat apa-apa. Selangor ambil inisiatif, usahakan beli untuk kurangkan sedikit harga. Walaupun ini bukan urusan kerajaan negeri. Sudah. Orang tanya, kalau gitu cadangan apa? Saya bagi contoh. Beras. Siapa yang import? Bernas. Berapa untung? 400 juta ringgit setahun. Siapa yang tanam padi? Pesawah padi paling miskin di Malaysia ini. Dia kata SA poverty crop. Yang paling miskin di Malaysia ini adalah pesawah padi. Apa salahnya kalau bernas import, bagilah sebahagian besar untung itu balik kepada pesawah padi. Kita cadang, Najib tak terima. Kita tekan, Mahyudin tolak. Kita tekan, Mae Sabri tolak. 20 bulan kalau kita naik, insya-Allah untung itu balik kepada pesawah padi. Nak jadi pemimpin, semua orang berebut, tapi tak berani berdepan dengan tokoh-tokoh besar. Ya. Sebab apa? Sebab ada kepentingan. Macam harga minyak kelapa sawit. Minyak makan, minyak mentah. Mahal. Tapi saya kata kita ekspor. Untung besar. Syarikat yang untung kecil jangan ganggu. Yang tunggu untungnya 200-300 ribu ringgit setahun biar. Tapi kalau untungnya 500 juta ringgit setahun, 1 billion ringgit setahun, cap 10% jual dalam negeri. Dengan untung syarikat kecil, maknanya harga minyak dia turun dan supply cukup. Saya cadang di parlimen, kawan-kawan kita bantu desak. Tak berani, Mahyudin tak berani
Mae Sabri untuk bercakap dengan tokoh-tokoh besar. Bagaimana nak jadi pemimpin kalau tak sanggup buat kerja bela nasib rakyat? Itu hanya beberapa contoh. Yang lain itu pendidikan. Dia bawa kempen sekarang, Anwar tak peduli nasib guru dengan nasib penjawat awam. Saya nak sebut saudara, semasa saya Menteri Kewangan, sebaik saja ekonomi itu pulih, tak pernah saya tinggal bonus 1 bulan bagi semua penjawat awam. Ya. Jadi ini satu sektor penting, mesti efisien, mesti dipantau kerja mereka. Dan sebaik mereka mendapat prestasi yang baik, kita harus bagi pengiktirafan kerana dia khidmat direct kepada rakyat. Tetapi sekarang tidak begitu. Wang tak ada. Kalau bagi ini untuk pilihan raya saja. Ya. Sebab tu saya bagi tahu general, bukan general besar. Tadi saya kata general PTD, Panglima Tentera Darat datang tadi, duduk atas pentas bersama saya di Sungai Buloh. General Panglima Tentera Darat, Tan Sri Jainul Hashim. Dia pun fed up dengan apa yang berlaku. Tapi seminggu yang lalu, general yang masih bertugas, bukan mantan general, datang jumpa saya dan kata lebih teruk daripada semua skandal ini ialah keadaan sekarang. Latihan tentera kita, ya, ada senapang, tak ada peluru. Jadi saya kata berlatih macam mana? Ambil senapang. Yep. Ready. Shoot. Piau. Peluru tak ada. Jadi saya pakai angin, jadi macam filem Tamil. Macam Rani Sekar macam ciu piu. Peluru boleh datang tu daripada dia tembak balik, peluru tu belah tengah-tengah. Jadi macam tu. Jadi dia kena suruh tentera kita imagine begitu. You tengok film Tamil, dia tembak piu. Peluru tu pergi, kemudian dia ambil tangan, dia tepih peluru tu. Kerana peluru tak ada. Apa punya negara ni? Menteri Pertahanan buat apa? Sengih tak jaga. Tak malu ke kamu? Nama Menteri Pertahanan datang ke mana orang tabit, tapi peluru jelek, padi-kudi. Ayuh. Baik. Dia kata lagi teruk. Saya kata apa lagi teruk? Uniform. Ada tentera yang kena buat uniform sendiri. Bila saya sebut sini, ada guru jumpa saya. Saya di mana saya kempen tu, Johor mana? Guru, 2 orang guru. Dia jumpa saya, Datuk, cakaplah pasal cikgu. Saya kata apa dia? Saya cikgu, kami semua kena beli sendiri. Peralatan semua, buku. Betul tak ada guru cakap? Betul tak? Ya. Tapi siapa ada menteri kena buat? Oh, PH 22 bulan hancing. Saya baik aku tak menteri dari sini ni. Tetapi pertama, ada kebaikan kalau tidak dengan PH, tak ada penawaan, dan kawan saya tak duduk di Kajang sekarang. Tengok. Kawan lagi. Cuma kawan ni dulu masukkan saya dalam penjara, sekarang karma orang lain masuk dia ke Kajang. Dan senantiasa menanti ketibaan Rosma. Kalau tidak, jadi ada kebaikannya. Tapi adalah kelemahan dia juga. Tapi jangan kita nafi, umpamanya harga barang. Harga barang masih PH, harga ikan, harga ayam lebih baik sekarang atau dulu? Dah tahu betul lah. Tapi janganlah bising sangat soal 22 bulan. Tapi Menteri Ekonomi siapa pada masa tu? Menteri Ekonomi siapa? Siapa? Nak bangkar, nak undi dia buat apa? Yang teruk Felda bawah dia. Felda tak terkawal. Rencana ekonomi tak ada. Ini jadi masalahnya. Menteri Dalam Negeri siapa? Ya. Menteri Luar siapa? Yang buat ICERT, pas ICERT. Bawa perhimpunan ramai-ramai ICERT. Masa dibentangkan Weta Murti yang sekarang sokong UMNO, ada India macam tu juga tu.
India. Can you imagine? I am, come on. Saya politik pun lama lah, I cannot understand. An Indian sokong UMNO. Ya re, apa jadi? Ya, masuk Melayu apa? Masuk Melayu yang baik lah. Apa yang masuk Melayu penyamun ni pasal apa? Ya. Oh, dia kata kita baik. Dia dengan Saifuddin Abdullah. Saifuddin Abdullah yang bentang di parlimen. Yang kena marah kita. Saya bangun masa itu, nak baksin tak boleh sebab Mahathir, Perdana Menteri, dan dibentangkan oleh Menteri. Saya nak kata ya, tak boleh sebab saya tak setuju. Kerana saya kata runding dulu. Raja-raja tak setuju, kena runding, kena explain, buat town hall meeting. Jadi saya minta tangguh. Tapi sekarang ni di Indra Mahkota, PAS sokong Saifuddin Abdullah yang membawa Aisat. Sebab tu saya kata tak betul dia orang ni. Ya, cakap lain buat lain. Ya. Jadi saya harap saudara, biar kita bagi peluang tumpu ekonomi kita. Pelaburan masuk, pekerjaan tambah, harga barang turun, ringgit pulih balik. Selamatkanlah negara kini kerana ada keupayaan. Ini saja saya nak rayu kepada saudara. Ya, masa dah tak panjang. Saya dengan umur saya dah cuba ikhtiar sebaik mungkin, dan saya terharu kerana apa pun dia orang caci maki macam-macam sekarang ni, insya-Allah. Tapi saya tengok kebangkitan rakyat luar biasa. Saya tahu. Gobin ni lawyer saya lama daripada mendiang Karpal Singh. Kerja dan khidmat. Dia Sikh. Dia bukan Islam. Tapi saya tengok kemanusiaan dia, kegigihan dia. Saya nak cerita satu. Adik saya pun Allah yarham lah. Pergi jumpa dia sekarang, kutip kawan-kawannya wang, kawan-kawan. Kerana malulah kita. Dia duk pergi keluar balik, pergi balik, kita tak bagi 1 sen pun. Jadi adik saya kumpul-kumpul, saya tak tahu. Pergilah pejabat Karpal. Karpal tengking dia, suruh balik. Bawa balik duit dia tu. Berapa ratus ribu ringgit. Minggu depan tu Karpal datang. Dia jumpa saya, dia marah. What are you trying to do? Ini yang benda lah, aku duduk dalam penjara kena marah lagi. Saya kata, what's the problem? No, you cannot do this. What you think I'm hard up for money? Saya kata, apa benda? Aku duduk penjara tak tahu apa. Dia marah aja, Gobin. Sama lah lebih kurang you juga. Marah dulu baru tanya. Jadi dia marah. Saya kata, apa what's the problem? No, you know. I serve. I know what you are doing. Your sacrifice. Your family. For us all. For Malaysians. Ya. Jadi macam mana saya kata? Macam mana saya nak ambil wang? You ingat apa? Saya hadap. You korbankan. You kena pukul. Dia going on and on. Dan you think tak ada maruah ke? No integrity. No values in life. I do. So, I do mean it. It's my duty to defend you. Because you have been unjustly treated. Unjustly imprisoned. Itu kata Karpal. Lepas tu saya kata, tak biarlah dia cakap ngeng, aku dengar. Saya kata, apa dia? Baru dia cerita. Saya kata, saya tak tahu. I'm in prison, I don't know. Tapi itulah value. Sebab tu orang tanya, oh Anwar ni DAP. Anwar ni baik dengan Kit Siang ke, baik dengan Karpal. Dia tak tahu kemanusiaan seorang bernama Karpal Singh dan komitmen dia. Dan dia bukan Islam. Dan kadang-kadang kenyataan dia saya pun tak setuju. Tapi janganlah menafikan kemanusiaan dan kebaikan orang. And I am proud to say, he is a good Malaysian. He is a great Malaysian. He is fighter for justice and human rights in this country. Yeah. What? Orang PAS kata Anwar percacai DAP. I don't care a damn what you say. This is my commitment. Yeah. Dan this is the future of this country. Saya nak anak-anak muda macam itu.
Kita orang Islam baik. Kita buat amalan. Kita solat. Kita jalankan tugas kita. Jaga keluarga kita. Jaga akhlak kita. Jaga agama kita. Tingkatkan penguasaan bahasa kita. Budaya kita. Tapi jangan sekali-kali hilang kemanusiaan untuk kasih pada kawan-kawan yang lain. Ini yang disebut penutupnya hadis Nabi Muhammad SAW. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kasihlah yang di bumi. Siapa yang di bumi? Manusia. Siapa dia? Muslim, Hindu, Sikh, Buddhis, semua manusia. Kasih yang di bumi. Apa jadi? Kalau kamu kasih yang di bumi, nescaya yang di langit akan mencurahkan kasih sayang kepada kamu. Itu ajaran agama. Ni nak dengar ni pas cakap macam ni ke? Ha? Pas cakap macam ni ke? Ketua PAS Perak cakap macam ni ke? Sebab apa ketua PAS? Okey. Jadi tolong 19 hari bulan pagi jangan lupa IC, kita kena cukup jumlah lebih daripada 112. Boleh? Reformasi. Lawan tetap. Lawan sampai. Membujur lalu melintang. Kita. Baik tuan-tuan, sama-sama nyalakan lampu telefon anda. Nyalakan lampu telefon anda. Kita akan sama-sama nyanyikan lagu kita, boleh? Ya. Nyalakan lampu telefon anda. Okey, hidupkan lampu telefon tuan-tuan dan puan-puan semua. Mari kita bersama menyanyi lagu kita, boleh? Reformasi. Reformasi.